hari ni aku nak terangkan pada korang kemalangan tu apa sebenarnya. Kemalangan tu boleh ke dicegah? Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Harap semua sihat samping keluarga tersayang, samping kawan-kawan di musim-musim PKP ni kan. Okey, terima kasih kerana menonton video ni. Aku doakan semoga semua yang tonton video ni dalam keadaan sihat, dimurahkan rezeki, panjangkan umur dan bahagia dunia dan akhirat. Okey, kali ni aku tak ada cerita pasal pancing, tak ada cerita pasal buat meja ke, buat garaj ke, buat apa. Hari ni aku nak cerita sedikit dalam bentuk ilmu lah. Kita nak cerita pasal kemalangan. Aku rasa semua orang tahu kan apa itu kemalangan. Cuma mungkin korang tahu kemalangan tu adalah satu benda accident. Biasa orang sebut kemalangan, accident, sana berlaku accident, sini berlaku accident. Dan sebenarnya kemalangan tu apa? Hari ni aku nak terangkan pada korang kemalangan tu apa sebenarnya. Kemalangan tu boleh ke dicegah? Kan macam mana pula nak cegah kemalangan? Okay, kali ni aku nak kongsi sikit lah. Adalah sikit ilmu, tak banyak, sikit je ilmu untuk kita kongsi bersama, untuk kita faham apa itu kemalangan. Okay. Kemalangan ni sebenarnya perkara yang dipanggil perkara yang telah pun berlaku. Dah berlaku, dah boleh buat apa lagi? Boleh buat apa? Kita cuma kena selesaikan je lah. Selesaikan je apa yang telah berlaku itu. Kita betulkan balik keadaan dia, kita siasat saja apa punca dia. Nanti keluarlah macamnya spekulasi kan semasa nak siasat tu. Orang ni salah lah, orang tu salah lah kerana inilah, sebab itulah, mesti inilah. Itu semua spekulasi tuan-tuan. Spekulasi sahaja. Sebenarnya kena siasat dulu, kena tengok apa punca dia. Okey. Apa yang berlaku sebelum kemalangan? Okey. Pernah tahu tak apa yang berlaku? Okey. Sebenarnya sebelum berlakunya aksiden ataupun kemalangan, dia akan berlaku satu keadaan yang kita panggil insiden. Pernah dengar kan? Mungkin pernah dengar tapi tak familiar, tapi tak terkenal perkataan tu. Padahal selalu keluar je kalau kita tengok TV, dengar radio, dia akan sebut telah berlaku satu insiden kemalangan. Selalu dia sebut macam tu, tapi kita tak ambil berat ataupun kita tak rasa benda tu satu penting lah, benda yang penting. Insiden tu apa? Sebenarnya insiden tu adalah satu perkara yang tidak dijangka, tidak dirancang boleh berlaku. Itu sebenarnya adalah insiden. Okey. Nanti kita tengoklah dekat mana kedudukan kemalangan tu, di mana kedudukan kemalangan. Okey, di mana kedudukan insiden. Sebenarnya dia punya satu macam table kita panggil ataupun hierarki dia. Kedudukan. Okay. Kedudukan dia sebenarnya dia macam ni. Kemalangan tu kalau tengok dekat gambar rajah belakang, sebenarnya kemalangan tu dia berada pada peringkat yang terakhir selepas berlakunya insiden. Sebelum insiden tu dia ada satu lagi keadaan ataupun sumber dipanggil hazard. Okey, itu kita abaikan dulu hazard tu. Insiden ni berlaku sebelum accident, dan bila berlakunya insiden tidak semestinya akan berlaku kemalangan atau tidak semestinya akan berlaku accident. Ada kalanya dia dipanggil kemalangan nyaris, tidak berlaku accident tapi kemalangan nyaris ataupun near miss, tetapi insiden telah pun berlaku. Okey, jadi kalau kita nak kontrol accident, kita kena tengok insiden, tak boleh tengok pada accident saja, kena tengok sebelum, mencegah kan, tengok insiden. Okay, itulah sebenarnya lah keadaannya. Okay, kalau kita heboh macam nak elak kemalangan, kita kena faham dulu keadaan ini. Okay, so sebelum accident akan berlaku satu perkara dipanggil insiden. Sekarang dah nampak kan mana duduknya kemalangan tu. Sekarang dah tahulah. Sekarang ni korang nak tahu pula insiden tu apa. Okay, insiden tu satu kejadian yang tak dijangka, yang tak dirancang boleh berlaku. Macam mana dia boleh berlaku kan? Dia terhasil daripada mana? Ada banyak punca lah, macam-macam punca boleh berlaku insiden ni. Contoh insiden, pernah tengok contoh insiden tak? Korang pernah tahu tak contoh insiden tu macam mana tu? Mungkin korang pernah mengalami satu keadaan. Aku ambil benda yang paling senang lah. Semua orang akan memandu kenderaan. Betul lah, memandu kenderaan. Jadi bila kita memandu kenderaan ni, kita akan mengalami banyak situasi-situasi yang mungkin kita je tahu, mungkin orang lain juga tahu, mungkin orang lain pernah mengalami juga sama macam kita. Contohnya, pernah tak tuan-tuan ataupun korang mengelak sesuatu di tengah jalan? Tayar lori yang pecah lah, serpihan tayar lori, tayar celup tu,
binatang melintas di tengah jalan lah, kadang-kadang ada bumper kereta kat tengah jalan lah, pernah kan. Dan ada banyak keadaan kita mengelak dan kita selamat daripada berlaku apa-apa kejadian di tempat itu. Sebenarnya tuan-tuan, sebenarnya bila kita dah mula mengelak sesuatu di tengah jalan tu, telah berlaku itu insiden dipanggil kemalangan nyaris. Kita dah mengelak dah pun, tak dijangka. Kita boleh jangka ada benda di tengah jalan, tak boleh jangka kan. Jadi kita telah berlaku insiden di situ. Cuma tidak berlaku aksiden, dia berlaku kemalangan nyaris. Kita abaikan lah, kita rasa itu biasa. Sebenarnya tak biasa. Sebenarnya kita kena laporkan dengan pihak-pihak yang berkenaan. Contohnya bila kita lalu dekat highway, plus highway ke LPT ke mana-mana highway lah kan, dia orang ada sediakan nombor telefon atau telefon kecemasan dekat tepi highway tu. Kita boleh je call. Atau kalau tidak rasa benda tu sangat kritikal, kita boleh bila kita exit tol, kita boleh bagi tahu dekat tol tu, kita maklum tadi saya nampak ada bumper kereta lah kat tepi highway tu. Ni kalau motor terlanggar nanti boleh jadi masalah. Itu maknanya kita telah melaporkan insiden yang kita lalui dan kita nampak. Kalau kita tidak berlaku insiden pun, kita dah laporkan sesuatu punca insiden ataupun hazard. Okay, so macam tu lah. Okay, so macam mana boleh berlaku insiden ni? Ada dua sebab lah. Sebab pertama adalah keadaan yang tidak selamat, yang kedua perlakuan yang tidak selamat. So korang ada kat mana selalu? Selalunya bila jadi insiden tu, adakah keadaan tak selamat ataupun memang perlakuan kita yang tidak selamat? Kita mengelak sesuatu kerana memandu terlalu laju. Ada kan? Kita mengelak sesuatu kerana kita sibuk menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Ada kan? Mungkin bukan tuan-tuan lah, bukan orang lain. Jadi sendiri-sendiri tahulah. Kalau kata orang-orang tua ni sendiri mau ingat lah. Jadi lepas ni boleh kita perhatikan keadaan sekeliling sebelum buat sesuatu. Tengok selamat atau tidak, berhati-hatilah selalu ya. Dan jagalah, dan selalu juga kita kena menjaga kelakuan masing-masing di mana pun kita berada. Ikut peraturan, fikir sekejap sebelum buat sesuatu. Itu adalah lebih baik kan. Lepas ni lepas je berlaku insiden, akan berlaku pula salah satu daripada dua perkara ni. Pertama aksiden, kedua kemalangan nyaris, seperti dalam gambar rajah tadi. So apa itu kemalangan nyaris? Saya dah terangkan tadi. Kemalangan nyaris itu apa dia? Yang tadi itu, nasib baik tak kena, nasib baik tak langgar, nasib baik tak jatuh, semua itu nasib baik. Nasib baik itu bukan nasib baik tuan-tuan. Sebenarnya telah berlaku insiden, cuma belum jadi aksiden je. Mungkin aksiden tu akan berlaku bukan pada kita, tapi pada orang lain selepas kita. Jaga-jagalah. Okay. Jadi janganlah kita abaikan kalau berlakunya kemalangan nyaris ni ataupun nyimis ni, kita boleh terus laporkan pada pihak yang berkenaan. Itu yang baik sebaiknya, barulah jadi masyarakat yang bertanggungjawab kan. Betul. Okey. Seterusnya dalam gambar yang tadi ada satu lagi perkara, iaitu hazard. Apa pula hazard tu? Hazard pula nak kena faham kan. Hazard tu adalah satu kita panggil sumber ataupun situasi yang ada potensi. Potensi untuk apa? Untuk mendatangkan kemudaratan kepada apa? Kepada empat perkara. Pertama, kepada tubuh badan kita sendiri, kecederaan, penyakit, kematian. Kedua, kepada harta benda, kerosakan harta benda, terbakar, meletup, semuanya lah, rosak, kemik, patah, semuanya. Okey, ketiga, kemusnahan alam sekitar. Kebakaran, kadang-kadang kemalangan itu menyebabkan berlakunya pendedahan bahan-bahan kimia, bahan-bahan beracun kepada alam sekitar, kepada orang, kepada binatang, tumbuhan dan sebagainya lah. Ataupun kombinasi ketiga-tiga tu. Tubuh badan boleh, harta benda boleh, alam sekitar pun boleh. Contohnya kalau berlaku letupan besar kat mana kilang-kilang ke, macam dekat Lubenan baru-baru ni, contohnya lah. Jadi di situ kita boleh tengok telah berlaku aksiden, satu letupan yang besar, yang dahsyat, kematian beramai-ramai. Apa yang jadi kat situ? Macam-macam lah. Ada manusia yang cedera, ada yang meninggal dunia kan? Ada yang mungkin dapat penyakit, penduduk sekitar kawasan tu, harta benda dia musnah, alam sekitar juga musnah. Jadi itu adalah hazard. So saya bagi contoh lah. Kalau sumber ni senang saya bagi contoh. Kita bawa kenderaan tapi kita dah tahu kenderaan tu brake dia tak makan, kita bawa juga. Jadi memang kita mengundang insiden dan akhirnya mungkin boleh berlaku aksiden. Jadi periksa kenderaan masing-masing sebelum digunakan, itu contoh. Dan lain-lain hal lagi lah, di rumah ke dan sebagainya. Yang kedua, situasi. Situasi ni lain sikit, dia bukan sumber, dia situasi. Contohnya macam tadi, ada satu tayar
serpihan tayar lori berada di tengah jalan. Itu adalah situasi, sebab tayar lori itu bukan situ tempat dia, ada lori lah. Cuma dia berada di situ. Macam mana boleh berada itu kita tak tahu, tidak ada siapa-siapa letak pun, kejadian yang tidak diingini panggil. Jadi itu adalah situasi keadaan situ. Jadi kita kena alert, dan sebenarnya dah ada pun tim yang alert macam plus ronda, pasukan-pasukan yang telah ditugaskan dia ni akan ronda tempat, tetapi ada kala dia terlepas juga. So kita sebagai pengguna, bila kita nampak, kita laporkan. Kalau boleh alihkan, kita alihkan. Jadi itu adalah hazard. Okey, jadi apa yang sebenarnya kita boleh kawal? Kita kena kawal hazard lah. Kita boleh kawal insiden, kita boleh kawal accident, kita boleh kawal hazard. So dalam video akan datang, insyaAllah aku akan kongsikan pula macam mana cara nak kawal hazard ni. Nak kawal hazard ni cerita dia panjang lah. Kita kena buat dipanggil, kita kena menilai risiko, kita kena buat risk assessment, kita kena buat 3 perkara ni. Kita kena kenal hazard, kita kena menilai risiko, dan kita kena kawal risiko. Okey, semoga bermanfaat. Semoga berjumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.